الله الله ربي هو الله. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini soalan yang baik. Berhubung dengan masalah taubat. Pertama, hukum taubat adalah wajib. Tubu ilallah. Dan banyak ayat-ayat yang lain. Yang maknanya wajib kamu bertaubat kepada Allah Ta'ala daripada segala dosa. Bahkan taubat merupakan awalul maqamat. Awal-awal maqam untuk menuju ke Tuhan. La ibadat liman lam yatub, tidak ada iktiraf ibadat bagi mereka yang tak bertaubat. Ya. Taubat adalah penyucian. Apa benda yang kita nak suci? Benda kotor. Dosa, maksiat, zahir batinnya benda yang kotor. Kalau kita tak suci, macam mana kita nak masuk dalam makam ubudiyah, makam kehambaan dengan Allah Ta'ala. Sama ibarat dia kita semayang, sedangkan di badan kita ni ada najis. Kita tak suci kan, kita semayang, hukum dia tidak sah. Itu dari segi ibadat, makam ibadah tidak sah. Adapun makam ubudiyah, bentuk kerohanian, hubungan kita dengan Allah tidak akan terjadi apabila ada kekotoran dalaman yang kita tak selesaikan daripada dosa, maksiat, zahir, batin, kecil dan besar. Jadi hukum bertaubat adalah wajib. Baik, yang kedua masalah memandang pada zahirnya dia banyak melakukan dosa. Dosa besar dia, dosa kecil macam-macam. Sehingga terlintas kadang-kadang hati daripada syaitan mengatakan kau dah banyak dosa ni, takkan Tuhan ampunkan. Ini satu benda yang amat bahaya. Kita kena kembali pada Al-Quran. Quran menyatakan bahawasanya innallaha la yaghfiru dzunub yaghfiru dzunuba jami'an. Innallaha subhanahu wa ta'ala yaghfiru, mengampunkan dosa tu jami'an, seluruhnya dia boleh ampun. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Dan satu lagi ayat, innallaha la yaghfiru an yushraka bi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Allah tidak mengampunkan dosa syirik saja. Adapun dosa yang lain Tuhan sedia mengampunkan. Cuma bentuk taubat dan pengampunan itu banyak peringkat. Di antara ringkas dia, taubat ada 3 rukun. Pertama, an-nadam, kena menyesal sungguh-sungguh. Kemudian macam nak menyesal, dia punya pembukaan itu panjang huraian ni lah. Kemudian kena iqla', maknanya tinggalkan benda tu. Kemudian kena al-azmu, kena azam tak nak ulang lagi. Jadi makna 3, kalau rukun ni maknanya dilaksanakan dengan betul, sah taubatnya. Dan bila taubat sah, dosa dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, at-taib minadz-dzam kama la dzambalah. Orang yang benar-benar bertaubat daripada dosanya, seolah-olah dia tak ada dosa. Kaya mawaladhu ummu, macam hari diperanakkan oleh ibu dia. Itu sekir dosa dia dengan Allah. Adapun dosa dia dengan makhluk, tambah satu rukun lagi, dia kena minta keampunan. Kalau maknanya istihlal, kita minta halal. Kalau barang, dia kena pulang balik. Kata ambil barang ke, ataupun terkata, naklah dia minta keampunan. Itu tambah rukun lagi. Kalau syirik pula, tambah lagi satu rukun. Iaitulah dia kena mengucap balik 2 kalimah syahadat dan tarik balik kalam-kalam yang merosakkan iman dia tadi itu. Itu di antara maknanya hukum taubat adalah wajib. Ya. Dan banyak kisah-kisah para awliya yang dahulu kita tengok, di awal dia merupakan ahli maksiat, tapi bila dia bertobat, Masya Allah, bukan sekadar dia jadi orang saleh, Tuhan angkat dia jadi sampai makam, dia masuk dalam makam wilayah, mana dia angkat sebagai gulungan awliya illahi ta'ala. Sebab itu dalam hikam Ibn Atta' menyatakan, maksiatun awrasat zullan wan kisarah khairun minat ta'a awrasat istikbarah. Maknanya maksiat yang membawa kepada rasa hina diri, rasa pecah hati dengan Allah, lebih baik daripada taat yang dibuat penuh dengan rasa istikbar, membesarkan diri. Maksudnya apa? Bukan makna maksiat itu baik, makna penyusulan taubat tu mana. Dia lepas melakukan maksiat, kemudian dia rasa hina diri dia, itu antara orang tu lebih baik daripada buat taat, lepas tu rasa besar diri, riya, ujub, takabur. Ya, itu satu kisah yang masyhur, kisah Ibnu dalam pengarang kitab hikam, bukan Ibnu Ruslan, itulah apa satu hikam lagi tu Ibn Atta'illah, satu lagi hikam Abi Madian, yang ini karangan hikam seorang ulama besar juga lah, ya, yang masyhur, iaitulah Kanzul Minan.
Ini diterjemahkan kitab dia oleh Syekh Daud Andullah Al-Fatani. Yang nama kitab dia adalah Kanzul Minan, Hikam Abi Madian. Syekh Abi Madian At-Tilimsani radhiyallahu an. Ini di antara kisah dia. Seorang datang ziarah dia dengan pakaian orang soleh. Kalau kita dengan serban jubah semua siap lah. Bagi salam dia tak jawab. Tiba-tiba datang seorang lagi, orang yang semua masyarakat umum kenal dia ahli fasik. Dia jawab. Jadi anak murid dia confused. Selepas daripada peristiwa ni, anak murid dia tanya kenapa berlaku perkara ini Sayyidi Syekh. Dia kata sebenarnya Allah Ta'ala mukasyafahkan kepada aku yang datang bentuk orang soleh itu sebenarnya adalah dia datang dengan sombong, dengan rasa besar diri. Aku pun malas nak jawab salam dia. Yang datang kata ahli maksiat padahal dia sudah bertaubat. Dia datang dengan rasa hina diri, maka Allah Ta'ala terima taubat dia. Jadi maknanya kita jangan putus asa dalam apa keadaan sekalipun. Jadi maknanya dalam konteks sebenarnya bila kita beramal kita kena rasa takut, bukan rasa hebat. Takut amal kita Tuhan tak terima. Kalau pula kita melakukan maksiat, jangan kita putus asa. Ya, kita kena maknanya mengharap keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diajarkan kita oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi maknanya jangan putus asa. Banyak mana sekali taubat pun, dosa pun insya-Allah Allah Taala boleh mengampunkan dengan syarat dia benar-benar ikhlas bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.